Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada ini kita akan baca surah Al-Kahfi sambungan dengan ayat yang baca pada kuliah jalan bagi mereka yang ingin mendapatkan pada di belakang sana yang bagi yang memiliki Al-Quran surah Al-Kahfi. Pagi ini kita akan baca daripada ayat 1 sampai ayat yang 10. Terpesong ataupun Quran itu adanya kecacatan. Allah menyebutkan ayat yang terbaca ini, walam yaj'al lahu
Jadi apabila kita melihat kepada Al-Quran, maka Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang lengkap, yang tidak ada kecacatan. Jadi apabila sesuatu perkara yang berada kepada Al-Quran atau kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diketahuilah apa yang menyeleweng dan siapa yang tidak menyeleweng. Kenapa? Kerana Quran itu sifatnya, peranannya ialah qayyimah. Quran itu dikatakan qayyimah. Apa makna qayyimah? Bahkan dikatakan Quran itu tetap benar lagi menjadi pengawas. Quran itu menilai kitab-kitab yang terdahulu. Dengan datang Quran, di mana Quran tadi membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Zabur. Kerana peranan Quran itu adalah membenarkan dalam perkara yang berhubungan akidah tentunya. Contohnya dalam perkara akidah sama saja semenjak daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu bawa satu mesej, satu ajaran yang satu. Anif Allah wa ijtanibut taghut. Hendaklah kamu mengabdikan kepada Allah dan jauhkan taghut, yang jauhkan berhala. Maka ini antara ajaran yang dibenarkan. Dan manakala syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berbeza. Nabi Adam berbeza dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh berbeza dengan Nabi Ibrahim. Itu juga Nabi-Nabi berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran akan menentukan. Maka kedatangan Quran, segala syariat itu dimaksudkan, dibatalkan. Maka wajib kita beriman kepada Al-Quran. Sebab itu dikatakan Nabi sallallahu kalau Musa hidup di zaman, maka Nabi Musa mesti ikut syariat. Itu maksudnya Quran membenarkan dan Quran juga membetulkan. Kerana Quran itu sifatnya qayyimah. Qayyimah maknanya menilai kitab-kitab yang terdahulu. Bukan saja Al-Quran itu tidak menyeleweng, bahkan Al-Quran membetulkan setiap penyelewengan. Jadi apabila kita ikut Quran, Quran dia akan menjadi kitab yang memberi pedoman kepada kita. Terserahlah kepada diri masing-masing. Sama ada ingin kekal dalam dunia atau kembali ke jalan yang benar. Kalau kita benar-benar ikhlas nak kembali kepada Quran, maka Quran tadi akan menentukan diri kita. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ar-ruju' ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil." Itu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Maksudnya kalau kita kata kita ni tidak betul atau kita menyeleweng, maka kita kembali kepada yang lebih baik. Itu lebih selamat daripada kita mempertahankan perkara yang tidak betul tadi. Kerana Quran itu sifatnya ialah dia membetulkan. Jadi apabila seorang itu berterusan dalam kebatilan dalam maksiat, bermakna dia melarikan diri untuk ke neraka, bukannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu apabila kita tahu diri kita ini berdosa, maka Allah Ta'ala menyerang kita supaya kita bertaubat. Kita bertaubat, kita meninggalkan maksiat atau kita meninggalkan perkara yang menyeleweng tadi. Kali itu dalam ayat Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang nasuha. Apa makna taubat yang nasuha? 3 syarat. Yang pertama, kita kena tinggalkan dosa tadi. Yang kedua, kena menyesal di atas dosa yang kita buat. Yang ketiga, berazam bahawa kita tidak akan kembali lagi kepada dosa yang kita buat. Itu maknanya kita kembali kepada kebenaran. Di mana kalau dosa itu menyebabkan manusia, maka kita memohon keampunan. Kalau dosa itu dengan Allah, maka lebih senang. Kerana kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bertobat, Allah Ta'ala menyatakan, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Di mana Allah membuat ayat sebelum itu, Allah mampukan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di mana Allah mampukan dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kerana kita telah meninggalkan maksiat atau kebatilan.
liyunzira ba'san shadidan min ladun. Di mana Allah menceritakan tentang kalimat Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran, maka Allah menyebut sebenarnya peranan Al-Quran itu adalah liyunzira ba'san shadidan min ladun. Turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasan. Maka di sini ada dua peranan Quran tadi. Yang pertama, Quran itu memberi amaran kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, Quran memberi berita gembira kepada mereka yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amal-amal yang soleh, anna lahum ajran hasanah. Bagi mereka itu dikatakan antaranya adalah mereka akan memberi balasan yang baik. Maka kata ulama tafsir, ajran hasanah ialah dengan makna seseorang yang mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhlifina fihi abada, maka dia akan kekal selama-lamanya. Sebab itu dalam Quran ini Allah menyatakan peranan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dan peranan para ahli ulama, peranan kita orang iman ini memberi dua berita. Pertama adalah memberi amaran, yang kedua adalah memberi berita gembira. Itulah dikatakan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hanya menceritakan perkara keburukan saja, kita neraka, tapi kita juga menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, kalau kita perhatikan dalam surah Az-Zumar, Allah menyebut ada dua kisah yang Allah memaparkan dalam Al-Quran tentang dua golongan yang dikatakan yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang dua golongan yang beriman dimasukkan, golongan yang bertakwa dimasukkan ke dalam syurga. Di mana Allah menyebut dalam surah Az-Zumar, apa makna Az-Zumar? Az-Zumar dengan makna rombongan, kumpulan yang Allah masukkan ke dalam satu kumpulan yang disebut ahli neraka. Yang kedua adalah kumpulan disebut sebagai golongan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khatanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adhabi 'ala al-kafirin.
juga Allah tetapkan, Allah rakamkan ahli surga juga menyatakan Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Sekali puji bagi Allah, Allah yang telah benarkan janjinya. Di mana Allah janjikan kepada orang yang beriman bahawa Allah akan memberi kepada mereka balasan surga. Suatu ayat yang akhirnya Allah menyebut wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat, dan Allah memberi berita gembira kepada orang yang beriman yang beramal dengan amal-amal yang soleh, anna lahum ajran hasanah, bagi mereka itu ganjaran syurga, di mana syurga itu disebut oleh Allah Taala wa awrasal ard, di mana kami janjikan syurga itu ialah kepada orang-orang yang kami hendaki, yang mana dan tabawwal jannati haitsu nasya wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan Allah menyebutkan ayat itu baca wa awrasal ard, dan Allah wariskan kepada mereka, Allah warisi bumi ini kepada orang yang beriman, menunjukkan bahawa selagi mana ada orang yang beriman di atas hukum ini, maka bumi itu akan dipelihara oleh Allah. Kita kena tahu bahawa di mana Allah kekalkan bumi ini. Kenapa? Kerana adanya orang yang beriman. Kalau orang kafir semua, maka itulah saat dikata Allah akan hancurkan bumi ini. Sebab itu kita tengok dalam satu hadis, dalam kitab Masihah hadis disebut di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Taala, bila Allah nak menamakan dunia ini, akan terjadi hari kiamat. Pertama Allah hantar Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa dikatakan dia yang akan menyelamatkan orang yang beriman, dibawa ke bukit Tur Sina. Ketika itu berlakunya peristiwa yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj. Apabila Ya'juj dan Ma'juj ini bermahajir di atas bumi, di mana Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allah matikan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian selepas itu lahir pula Dajjal, lahirnya pula Dajjal, dan Nabi Musa AS membunuh Dajjal di mana? Di satu pintu dikata Babu Quddi ialah di Damsyik, di Damaskus, di Syria ini ada satu tempat, Indah Manaratul Bayda, di Menara Putih, satu tempat. Di situ ada satu pintu namanya Babu Quddi. Istilah Nabi Isa membunuh Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi setelah Allah SWT menamakan orang imam melalui Nabi Isa AS, Nabi Isa pun berlindung di bukit Tur Sina selama 2 hari. Maka disitulah dikata Allah memberkati khidmat Nabi Isa, yang dikatakan perahan seekor kami dapat diminum oleh satu bulan, perahan seekor dapat diminum oleh satu kabilah. Menunjukkan berkatnya dari sini. Kemudian Allah katakan di mana Allah sebutkan tanah-tanah sehingga dikatakan buah dari tadi dapat dimakan oleh ramai manusia. Kenapa? Kerana menunjukkan bahawa Allah memberkati bumi. Ketika itulah Allah Ta'ala menghantar, dikata angin Yaman, di mana angin ini akan mengambil nyawa mereka yang ada iman dalam diri. Jadi Allah Ta'ala akan mematikan semua orang beriman. Apabila matinya orang beriman, maka pada masa itu dunia sudah tidak ada lagi orang yang beriman, yang beramal soleh. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan orang-orang kafir ini seperti haiwan, yang mana mereka berzina dan sebagainya. Ketika mana mereka melakukan maksiat, ketika mana mereka berzina, ketika itu datang syaitan, dan syaitan berkata kepada mereka, ala tastahyun, tidakkah kamu malu kata syaitan, kata iblis. Ketika itulah manusia akan mengikut syaitan, dan ketika itulah berlaku kiamat. Allah akan memberikan Isma'il menamatkan dunia. Bukan bahawa sebenarnya dunia tidak ada orang beriman, maka dunia ini sudah hampir akan berlaku kiamat. Jadi ayat yang kita baca ini Allah menyebut wa awrasal ard, kami warisi dunia ini, bumi ini kepada orang beriman. Kemudian Allah menyebut lagi tentang nikmat syurga kepada orang beriman, la tabawwal jannati haitsu nasya wa ni'ma ajrul 'amilin, dan kami sediakan syurga itu mengikut apa yang hendak. Maknanya Allah bentangkan syurga kepada orang beriman. Luasnya syurga tadi. Sebab itu ayat yang terpampang di hadapan tuan-tuan ini, di mana ditulis wasariq ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Cuba kita baca ayat yang kita tulis ini. Mana ayat ini Allah menyebut wasariq ila
maka dia mati di medan jihad, maka dia akan dipanggil lagi untuk jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis. Siapa yang dikatakan ahli puasa, orang yang buat puasa, maka dia akan dipanggil lagi pintu puasa. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis. Barang siapa yang buat menderma, yang buat sedekah, maka dia akan dipanggil lagi pintu sedekah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilka al-abwab min daruratin fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum muttafaqun alayhi. Hadis ittifaq. Yang disebutkan di sini kata Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahku lebih emakku, wahai Rasulullah, adakah seseorang tadi mungkin dia akan dipanggil semua pintu syurga? Maknanya Sayyidina Abu Bakar buat satu persoalan, adakah di sana seorang tiba-tiba serentak semua pintu syurga dipanggil? Contohnya semua pintu syurga yang tersebut tadi, pintu semayangnya, pintu jihadnya, pintu puasanya, pintu sedekah tadi, serentak panggil seseorang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah Abu Bakar, arju an takuna minhum, aku mengharapkan kamu lah